Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam dadah terkawal 2025. Anda bersama saya Ifah Razi dan ini berita AEDK edisi ini. Antara tajuk utama edisi ini: cadangan pinda kemaskinian jentera penyelarasan pelaksanaan dasar membanteras gejala dadah negara diluluskan. 462 pegawai kaki tangan AEDK terima APC. AEDK MYCSI rangka kerjasama strategik. Mesyuarat Jawatan Kuasa Bertindak Penguatkuasaan Undang-Undang JPU Bilangan 1 tahun 2023 pada 15 Mei 2023 telah meluluskan cadangan pindaan dan pengemaskinian arahan nombor 1 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahun 2004 iaitu Jentera Penyelarasan Pelaksanaan Dasar Membanteras Gejala Dadah Negara. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, berlangsung di Ibu Pejabat Agensi Irtidadah Kebangsaan AEDK pada Isnin yang lalu. Dalam mesyuarat itu, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri turut menekankan agar semua kementerian, jabatan dan agensi dapat bekerjasama dan berkolaborasi dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah. Beliau berharap ahli-ahli mesyuarat JPU yang terdiri daripada pelbagai kementerian, jabatan dan agensi dapat sama-sama berbincang bagi merangka dan menggubal strategi-strategi pelaksanaan untuk mengatasi isu dan masalah yang dikenal pasti berkaitan penguatkuasaan undang-undang dadah di Malaysia. Mesyuarat itu turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi Yang Berhormat Tuan Ram Karpal Singh dan Ketua-Ketua Jabatan berkaitan. Turut hadir Ketua Pengarah AEDK Tuan Sultekno Ahmad Belon, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AEDK Puan Chan Hong Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi AEDK Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin. Seramai 462 pegawai dan kaki tangan Agensi Irtidadah Kebangsaan AEDK dianugerah Sijil Perkhidmatan Cemerlang sempena Anugerah Perkhidmatan Cemerlang AEDK bagi tahun 2022. Ketua Pengarah AEDK Tuan Sutekno Ahmad Belon berkata, pencapaian itu adalah kerana kesemua mereka telah menunjukkan prestasi cemerlang sepanjang tahun 2022. Katanya calon yang dipilih juga adalah hasil penilaian yang tepat atas segala usaha, komitmen dan iltizam dalam membentuk AEDK menyampaikan perkhidmatan yang efisien, efektif dan mesra rakyat. Pengiktirafan APC seharusnya menjadi dorongan ke arah memudayakan kecemerlangan dalam semua aspek dan pembakar semangat sekaligus dapat mewujudkan persaingan yang sehat dalam membuktikan keupayaan untuk mempertingkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kerajaan. Sewajarnya, budaya kerja cemerlang yang berdaya saing secara sehat dan inovatif perlu menjadi amalan seluruh warga AEDK semasa melaksanakan tugas. Di samping semangat kekitaan perlu diterapkan agar dapat melahirkan penjawat awam yang seimbang dari segi jasmani, rohani dan juga akal fikiran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis APC AEDK 2022 di Dewan Seri Akasia Ibu Pejabat AEDK di sini pada Khamis. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Puan Chan Hong Jin dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin. Dalam pada itu, rata-rata penerima anugerah perkhidmatan cemerlang Agensi Irtidadah Kebangsaan APC AEDK menzahirkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengiktirafan yang diberikan agensi. Menurut mereka, pengiktirafan itu akan menjadi pembakar semangat dan kekuatan untuk terus menyumbang bakti kepada agensi dan masyarakat. Laporan lanjut bersama rakan setugas Syakila di lokasi. Silakan Syakila. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Seperti yang semua sedia maklum, hari ini adalah Hari APC AEDK bagi tahun 2022 dan seramai 462 pegawai dan kaki tangan AEDK menerima
penganugerahan ini atas khidmat yang cemerlang yang dipamerkan mereka sepanjang tahun yang dinilai. Rata-rata penerima yang ditemu bual melahirkan rasa gembira dan teruja dengan penganugerahan ini dan menanamkan azam untuk terus beri khidmat cemerlang, terutamanya dalam aspek penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Naimah binti Muhammad Haidir daripada bahagian rawatan, perubatan dan pemulihan Ibu Pejabat ADK. Terima kasih di atas penghargaan yang diberikan. Namun penghargaan ini adalah turut kepada pengarah-pengarah saya dan juga kepada tangan dan pegawai yang turut terlibat dalam melaksanakan dan menjayakan tugas yang diberikan dalam mencapai misi dan visi ADK serta Dadah Terkawal 2025. Alright, saya Nazir bin Muhammad, pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Selangor, mengucapkan tahniah kepada semua warga ADK yang mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun berkhidmat 2022. Terima kasih juga saya ucapkan kepada top management Agensi Antidadah Kebangsaan, terutama sekali kepada Tuan Sutekno Ahmad Belon, Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan atas pengiktirafan dan anugerah yang telah diberikan. Saya SM Abdul Rahman bin Sapir daripada Cawangan Keselamatan mengucapkan ribuan terima kasih kerana pada hari ini saya dipilih menerima anugerah khidmat cemerlang yang dianjurkan oleh AADK Ibu Pejabat. Saya amat bersyukur kerana menerima APC dan lepas ni saya akan lebih cemerlang di masa akan datang. Agensi Antidadah Kebangsaan ADK menerima kunjungan hormat daripada Malaysia College for Security and Investigation Studies MYCSI di Ibu Pejabat AADK Kajang pada Rabu. Kunjungan hormat yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin membincangkan cadangan kerjasama antara AADK dan MYCSI serta permohonan untuk menggunakan logo AADK. Rombongan MyCSI juga telah diketuai oleh Tan Sri Datuk Seri Muhammad Fuzi Harun selaku pengarah. Terdahulu, talimat berkenaan MyCSI telah disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MyCSI Nur Nashirah Osman. Hadir sama pada lawatan kerja tersebut adalah pengarah-pengarah bahagian AADK dan wakil. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, 35 pengamal media teroka projek Titi Gold Puspen Jelebu. Bekas klien AADK berjaya bina perniagaan. Perkasa peranan tanggungjawab wanita. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Bertemu kembali. Seramai 35 pengamal media dari pelbagai agensi didedahkan dengan pelaksanaan projek Titi Gold yang diusahakan oleh Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Jelebu menerusi program Kembara Media 2023. Program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Japan yang diketuai oleh Pengarah Japan Negeri Sembilan Sabaruddin Yop Hamzah dan disertai bertujuan untuk memberi pendedahan tentang terapi kepulihan yang dilaksanakan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK melalui latihan kemahiran vokasional dalam bidang pertanian dan pembuatan. Antara wakil media yang sertai program itu termasuk Akhbar Kosmo, Rancangan Televisyen Malaysia RTM, Harian Metro, Astro Awani, Utusan Borneo, China Press dan Bernama TV. Pengisian kembara media ini bertujuan menambah pengetahuan kepada pengamal media tentang perkhidmatan AADK dalam merawat pulih klien menerusi modul I Pulih. Sesi taklimat pengenalan Puspen disampaikan oleh Pengarah Puspen Jelebu Arzmi Abdullah dan seterusnya semua peserta dibawa ke ruangan Bakery Titi Gold bagi melihat penghasilan kuih tak nanas. Terdahulu, semua peserta kembara media dibawa ke kebun tanaman nanas bagi melihat dengan lebih jelas proses tanaman nanas dilaksanakan dan ia juga menjadi terapi kepulihan kepada klien dalam bidang kemahiran pertanian. AADK amat menghargai dan berterima kasih atas kunjungan daripada semua peserta kembara media 2023 kerana sentiasa memberi sokongan kepada klien AADK dalam kepulihan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin telah mengadakan lawatan ke premis perniagaan bekas klien yang pulih sepenuhnya daripada najis dadah dan menghadiri program Sembang Santai di Kuala Perlis pada Rabu lalu.
Premis perniagaan produk Shans yang diusahakan oleh Muhammad Saifuzal Siddiq telah menjadi tarikan dan perhatian masyarakat Perlis dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Perniagaan yang menghasilkan produk berasaskan perencah homemade itu telah diberi sokongan hebat oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menerusi agensi kerajaan negeri dengan sumbangan sebuah kedai serta peralatan penyediaan produk tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Muhammad Sadi turut meluangkan masa bersama ahli skuad anti dadah di restoran Cita Rasa Dayang Kitchen, Kuala Perlis. Pada sesi pertemuan yang dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kuala Perlis Yang Berhormat Abu Bakar Hamzah dan Ahli Jawatankuasa Pemulihan Dadah JKPD itu turut berkongsi pandangan mengenai isu dan senario penyalahgunaan dadah dan substan khususnya dalam kalangan mereka yang terbiar dalam najis dadah di negeri Perlis. Yang Berhormat Abu Bakar turut menampal pelekat nombor hotline Hello AADK dan informasi tentang kesan penagihan dadah di setiap meja kedai makan sebagai usaha menyebar luas kempen anti dadah kepada masyarakat. Turut hadir pengarah AADK Negeri Perlis Khairul Anwar Ahmad. Sebanyak 2 kertas pertimbangan dibentang dalam mesyuarat Majlis Tindakan Membantras Dadah MTMD Negeri Perlis bilangan 1 2023. 2 kertas tersebut ialah berkaitan dengan program dadah terkawal Perlis Sejahtera DTPS 2025 dan projek pendigitalan program pendidikan pencegahan dadah EPPDA. Selain itu, mesyuarat berkenaan turut dimaklumkan berkenaan dengan laporan situasi semasa penagihan dan pengedaran dadah di negeri Perlis yang disampaikan oleh AADK dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Dalam pada itu, mesyuarat turut membentangkan 2 kertas makluman iaitu Kertas Penemuan Tinjauan Pendapat Umum Peringkat Negeri Perlis 2022 tentang penyalahgunaan ketum dalam kalangan penduduk Perlis daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN dan tindakan penguatkuasaan dadah di perairan Malaysia Thailand oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Perlis. Turut hadir dalam mesyuarat itu ialah Menteri Besar Perlis Yang Berhormat Tuan Muhammad Syukri Ramli, Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin, Pengarah AADK Negeri Perlis Khairul Anwar Ahmad dan Pengarah Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Bukit Cabang Muhammad Zaki Farki Ahmad. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK sentiasa komited dalam memperkasa peranan dan tanggungjawab wanita dengan menjadikan tonggak utama bagi memerangi gejala penagihan dadah. Yang di-Petua Bakriah Negeri Sembilan, Datin Sri Wan Hasni Wan Yusof berkata, ini kerana peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh wanita dalam membangunkan negara, khususnya pembangunan modal insan begitu besar dan tidak ternilai. Dalam menempuh arus globalisasi masa kini, golongan wanita tidak terkecuali daripada menghadapi pelbagai cabaran, khususnya dalam masalah sosial yang melibatkan isu-isu diskriminasi, perdagangan manusia, penderaan, keganasan terhadap wanita dan penyalahgunaan dadah dan bahan larangan. Meskipun statistik penyalahgunaan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 4 tahun, dari tahun 2019 hingga tahun 2022, namun kita tidak boleh berasa selesa dan leka. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Bicara Wanita anjuran AADK di Galeri Diraja Tuanku Jaafar Seremban pada Rabu lalu. Dalam pada itu, Wan Hasni berkata semua pihak perlu bersama-sama berganding bahu membantu dalam usaha memerangi gejala penagihan dadah dan merawat pulih mereka yang terjebak dengan penagihan dadah. Tegas beliau, kita tidak hanya meletakkan tugas dan tanggungjawab semata-mata kepada pihak berkuasa khususnya AADK. Bantuan yang boleh kita berikan tidak hanya berbentuk kewangan, namun bantuan yang lebih utama adalah sokongan, dorongan dan sebagai pemudah cara dalam semua segi. Oleh itu saya menyeru kepada semua ketua jabatan, pemimpin, NGO dan semua ahli masyarakat untuk merealisasikan aspirasi ini. Saya amat yakin dan percaya masalah penagihan ini boleh dicegah bermula dari peringkat institusi keluarga. Kasih sayang, rasa hormat dan disiplin anak-anak perlu ditekankan oleh setiap ibu bapa. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Puan Chan Hongji. Program penerapan nilai-nilai murni bersama Ketua Pengarah dan sambutan Hari Raya Aidilfitri Agensi Antidadah Kebangsaan berlangsung dengan meriah bermula jam 3 petang bertempat di Dewan Seri Akasia Ibu Pejabat AADK Kajang pada Jumaat.
Program sambutan di peringkat agensi itu juga melibatkan bahagian dan unit di Ibu Pejabat AADK yang dibahagikan mengikut gerai kumpulan bertemakan filem. Majlis turut disediakan dengan meraihkan dan pemberian sumbangan kepada kanak-kanak dari Pusat Jagaan Kanak-kanak Yatim dan Miskin Rukayah dan Mahat Tafiz Darul Fuqaha. Tetamu yang hadir turut dihiburkan dengan persembahan oleh kumpulan Nada Baskers dan persembahan buku kumpulan pegawai dan kaki tangan AADK. Turut hadir memeriahkan program ialah Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri KDN, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia, Rela, Datuk Yahya Sulaiman dan Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam, Aminur Rahim Muhammad. Baik, kita teruskan dengan segmen Personality AADK. Pada minggu ini, segmen Personality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Nama diberi Asma Afifah binti Bahari, bertugas di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Dungun sebagai pembantu anti dadah. Saya telah mendirikan rumah tangga pada 2014 dan telah dikurniakan cahaya mata seramai 3 orang, seorang lelaki dan 2 perempuan. Di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Dungun, saya telah ditempatkan di unit pencegahan dan kesedaran awam di bawah pemantauan Puan Aidawani binti Ismail selaku Ketua Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam. Tugasan utama saya di Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam adalah mengendalikan semua yang berkaitan dengan institusi pendidikan pencegahan dadah. Sebagai contoh, saya dibertanggungjawabkan mengendalikan program PINTA yang melibatkan pelajar sekolah rendah dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Dungun. Selain itu juga, saya juga dipertanggungjawabkan mengendalikan saringan yurin pelajar sekolah menengah. Seterusnya, melaksanakan Camp Shield bagi pelajar yang telah dipilih daripada saringan yurin tersebut. Di samping itu juga, saya juga ditugaskan ke sekolah-sekolah rendah bagi menyampaikan ceramah pencegahan dadah. Seterusnya, melaksanakan aktiviti seperti pameran bersemuka, pameran statik dan sebagainya. Saya bersama-sama rakan di Unit Pencegahan dan Kesedaran Awam juga melaksanakan aktiviti walking message, walkabout dan omnipresent di sekitar daerah Dungun. Sepanjang bertugas di Agensi Anti Dadah Kebangsaan, terlalu banyak pengalaman dan ilmu yang berguna yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Juga terdapat kenangan yang tidak akan dilupakan semasa berkhidmat di Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Ada yang pahit, ada yang manis. Adalah kehidupan seorang penjawat awam. Dengan penghargaan anugerah khidmatan cemerlang ini, ia dapat menyuntik semangat
dalam diri saya untuk melaksanakan tugasan yang lebih baik, dan secara peribadinya lebih banyak lagi yang perlu saya pelajari dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Segmen Personality ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Sebelum berpisah, ini adalah peringatan kepada kita semua. Setiap seorang penagih yang dirawat, ada 8 orang lagi yang berada dalam komuniti tanpa rawatan. Jika anda tahu, lapor kepada AADK untuk dapatkan rawatan dan pemulihan. Pencegahan dadah bermula di rumah. Terus ikuti AADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube AADK TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.